Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung subtopik 4.2 pengangkutan air dan garam mineral. Okey, macam cikgu terang tadi, bahagian dalam ni dia akan jadi apa? Osmosis kan. So, apa yang berlaku? Pergerakan air berterusan ni dia akan menghasilkan satu daya tolakan yang dinamakan tekanan akar. Maksudnya, daripada luar, okey, luar dia akan berlaku osmosis. Okey, di mana air dia akan masuk ke dalam akar yang lebih hypertonik. Okey, hypertonik. Di bahagian depan dia ni, bila air masuk, automatik di bahagian ni dia akan jadi ketelarutan dia rendah. Okey, so sel di hadapan ni, dia akan menjadi hypertonik berbanding yang di belakang. Okey, dia akan menyebabkan air tu kemudiannya dia akan bergerak masuk ke sel seterusnya ke depan. Okey, sebab sel di depan dia adalah lebih hypertonik berbanding sel di bahagian belakang. Okey, kemudian air ni kemudiannya bila dah masuk sel di bahagian depan ni, bahagian hadapan ni dia ketelarutan dia akan menjadi semakin rendah lah. Okey, so dia akan menyebabkan sel di hadapan dia adalah lebih hypertonik berbanding sel di belakang. Ini menyebabkan air dia akan bergerak secara osmosis lagi ke dalam sel di hadapan. Benda ni akan berlaku secara berterusan sehingga kita namakan satu daya tolakan terhasil yang dinamakan tekanan akar. So air ni dia akan bergerak masuk ke xilem dan seterusnya dia menolak air naik ke batang tumbuhan. Benda ni dia akan berlaku secara berterusan sampai ke pucuk. Okey. Tekanan akar menyebabkan air yang berlebihan dalam tumbuhan dipaksa keluar dalam bentuk titisan melalui liang seni pada pinggir daun yang dinamakan hidatop. Okey, pada pinggir daun ni kamu akan nampak kalau waktu pagi akan nampaklah bahagian hujung ni ada keluar air kan, ni nama dia hidatop dan keadaan ni dinamakan gutasi. Okey, air keluar ni gutasi. Tempat di mana air keluar tu nama dia hidatop. Okey. Okey. Ni apa yang berlaku lah. Tadi air dia masuk kan? Okey. So air dia masuk daripada luar. Okey, masuk ke dalam akar. Kemudian dia akan bawa berterusan sampailah ke dalam batang tadi dan diangkut ke dalam xilem seterusnya ke atas. Okey, tu bagaimana air bergerak lah. Okey. Okey. Bila dia nak bergerak, daripada akar tak apa sebab benda tu secara mendatar. Tapi bagaimana dia nak bawa air tu naik ke atas? Dia nak melawan graviti. Sebab pokok dia menegak ke atas. So, di sini adanya tindakan kapilari. Okey, apa yang dikatakan tindakan kapilari? Okey, daya lekitan antara molekul air. Dekat air ni, dia ada daya lekitan. Di antara molekul ni, dia ada daya lekitan. Manakala daya lekatan antara molekul air dengan dinding kapilari xilem. Kemudian di antara molekul ni juga dia ada daya lekitan di antara dinding xilem ni. Okey, dia macam bayangkan dia macam melekat kan. So dia akan menghasilkan daya tarikan yang menggerakkan air secara berterusan ke dalam salur xilem. Bila dia ada daya lekitan, okey, ni lekitan dan daya lekatan di antara dinding xilem ni, ni lekatan, dia menyebabkan air tu bila kita dibawa naik ke atas, dia tak akan putus. Okey, tak akan putus. Okey. Kemudian apa yang dikatakan tarikan transpirasi? Okey, semasa proses transpirasi, kamu tahu kan transpirasi, air dia meresap keluar dari ruang antara sel ke persekitaran melalui liang stoma. Okey, liang stoma yang terbuka. Okey, dekat daun ni, okey, dia akan sentiasa keluar air. Kita nama dia proses transpirasi sebab dekat daun dia ada banyak liang-liang stoma. Okey, sebab tu kalau kamu duduk bawah pokok, kamu rasa lebih sejuk daripada duduk di bahagian yang tak ada pokok. Okey, sel-sel mesofil berspan yang berdekatan dengan ruang antara sel akan kehilangan air secara sejatan menyebabkannya menjadi hypertonik berbanding sel-sel berhampirannya. Okey, sel-sel mesofil. Okey, mesofil ni
dia akan kehilangan air sebab air daripada dalam mesofispan ni, okey, mesofispan ni dia akan keluar ni dekat sini, dia akan keluar melalui liang stoma. Bila air ni keluar di dalam mesofispan ni, dia menyebabkan dia punya keterlarutan dia ataupun dia lebih pekat lah. Kalau biasanya dia akan menyebabkan sel ni dia akan lebih hypertonik daripada sel selepasnya. Okey, dia lebih hypertonik. Bila dia lebih hypertonik, air di dalam sel ni, sebelahnya ni, dia akan menyebabkan air tu bergerak secara osmosis ke dalam sel di hadapan. Okey, so benda ni dia akan berterusan. Okey, kemudian sel di sebelah ni dia akan kurang air kan sebab dah bawa ke sel depan. Sel di belakang ni dia akan osmosis balik. Air akan osmosis balik ke sel seterusnya. Ini menyebabkan air ni daripada sel ni dia akan bergerak keluar secara transpirasi. Okey. So ni menyebabkan air disedut dari xilem dan menyebabkan air bergerak ke daun. Okey, bila benda ni berlaku secara berterusan, maksudnya air bergerak secara osmosis ke sini. So daripada yang depan ni dia akan keluar. Okey, secara transpirasi. So air ni dia akan bergerak. Okey, secara berterusan. Ni nama dia tarikan transpirasi. Okey, semakin liang stoma tu terbuka, dia akan meningkatkan kadar transpirasi sekaligus meningkatkan kadar penyerapan air oleh akar. Sebab tu dia boleh tarik air tu macam kamu straw kan. Kamu sedut air tu, okey, air tu dia akan bergerak naik ke atas. Sama macam ni, tarikan transpirasi itu menyebabkan air tu sentiasa bergerak ke luar daripada bawah sampai ke atas. Sebab tu air sentiasa boleh bergerak walaupun dia melawan graviti. Okey, ni dia tunjuklah macam mana tarikan transpirasi. Okey, so tarikan transpirasi di pada bahagian pucuk tadilah, bahagian daun ni. Okey, terhasil apabila air tersejak melalui stoma menarik air dari dalam daun. Okey, kemudian air tu bila dia nak naik ke daun, dia mesti melalui tindakan kapilari. Tindakan kapilari ni terhasil daripada daya lekatan dan daya lekitan. Sebab proses ni dia nak melawan tarikan graviti di dalam batang akar ni dekat sini. Okey, kemudian tekanan akar ni yang mana cikgu terang tadilah, mana air bergerak daripada tanah ke dalam xilem akar melalui osmosis. Benda ni seberterusan sampailah pokok tu mati. Okey. Okey, ni persamaan dan perbezaan dia. Persamaan dia kedua-duanya berlaku di bahagian daun, melibatkan kehilangan air dan kekal daripada tumbuhan. Okey, perbezaan dia gutasi berlaku pada waktu pagi. Transpirasi berlaku pada waktu panas. Okey, gutasi hanya berlaku dalam tumbuhan herba. Okey, transpirasi berlaku semualah. Okey, so gutasi ni adalah titisan air, manakala air terbentuk, transpirasi adalah air yang terbentuk dalam bentuk wap air. Okey, kamu boleh bacalah semua ni. Okey. Kita tengok keadaan tumbuhan yang tidak menjalankan transpirasi dan gutasi. Tadi ada tumbuhan kan? Contohnya macam tumbuhan-tumbuhan algae yang tak ada tisu vaskular. Okey, kesan terhadap tumbuhan yang tidak menjalankan gutasi. Okey, tanpa gutasi, tekanan akar yang efektif tidak dapat dikekalkan menyebabkan penyerapan air dia akan terganggu. Kemudian, tanpa gutasi juga dia menyebabkan bahan kumuh tidak dapat disingkirkan. Okey, so tekanan di dalam urat daun akan menjadi tinggi dan menyebabkan urat daun pecah. Okey, so kalau tak jadi transpirasi pula dia menyebabkan suhu optimal tumbuhan tidak dapat dikekalkan. Okey, kenaikan suhu maksudnya macam kita lah kalau kurang minum air, dia akan menyebabkan suhu meningkat dan dia akan mengganggu proses dia akan mengganggu kita punya enzim lah. Makin tinggi suhu, enzim dia akan tenyah asli. Okey, kemudian air mineral pun tak dapat diangkut. So, air dia tak akan diangkut juga ke seluruhan tumbuhan tu. So, tumbuhan tu boleh mati. Dan tumbuhan juga boleh mati dalam jangka masa yang lama. Okey. Okey. Boleh tengoklah jawapan dia praktik formatif 4.2. Okey, untuk tajuk ni sampai sini sahaja. Okay, terima kasih.